Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini saya akan servis indoor pengawal dingin jenis ni. Okey, pengawal dingin jenis Panasonic shower. Lepas ni saya akan servis. Saya dapat info daripada customer, maklum ada punya pengawal dingin ni ada bocor. Saya rasa mungkin dia punya aliran air ni ke outdoor ni mungkin tersumbat lah, ada habuk. Saya akan bersihkan bahagian dalam ni, di bahagian penapis kondenser ni. Okey, di bahagian blower hilangkan di bahagian blower ni yang ada kulat-kulat ni. Saya akan bersihkan menggunakan aircon cleaner. Okay, antara barang yang saya guna untuk servis indoor ni, saya gunakan dia punya bag, cabbage bag ni. Untuk saya nak tadah air, saya akan tutupkan di keliling indoor ni, dan saya akan tadah air, akan mengikut saluran principal pipe ni terus ke dalam baldi. Okey, lampu headlamp ni untuk saya tengok di bahagian di dalam lah. Kalau gelap saya akan tengok menggunakan headlamp ni, brush, screwdriver, brush yang macam ni, dan untuk kain nanti saya nak lap nanti, kain dan baldi untuk saya nak tadah air. Masa saya cuci indoor nanti saya akan tadah menggunakan baldi ni. Sabut soket plug ni untuk safety. Untuk pengawal dingin ni dia ada skru kat sini. Skru ni saya akan tanggalkan, skru kiri dan kanan. Skru nak buka cover, tanggalkan screwdriver. Yang untuk kontrol yang wing ni, kita kena buka dahulu baru kita boleh tanggalkan ini. Kita tanggalkan ini. Yang tu kita buka ada punya penahan ni, ada untuk cover yang aliran keluar ni. Kita perlu tolakkan letak ke outdoor, letak air buang, kita tolakkan, lepas kita tanggal, baru kita boleh tanggalkan dia punya cover ni. Gunakan screwdriver. Okey, kalau kita nak buka dia punya bawah ni untuk cover
untuk aliran air ni. Okey, kita perlu tengok di bawah ni, getah ni, kita perlu tolak ke bawah dan tanggalkan, baru kita boleh buka cover ni. Okey, tolakkan getah ni untuk aliran air keluar ke outdoor. Tolakkan ini, gunakan screwdriver. Getah ni, okey, tanggal, baru kita boleh cabut cover ni. Okey. Okey, untuk dia punya sensor ni, tuan-tuan tekan klip ni, cabut. Okey, boleh cabut. Okey, letakkan di sebelah ni. Okey, kita nak elakkan daripada terkena air masa kita cuci nanti. Kita selitkan di belakang ni. Selitkan di belakang ni. Okey. Tuan tolak dia punya ni ke bawah. Okey, baru boleh cabut. Cabut. Okey, boleh tanggalkan. Okey, kita dah tanggalkan. Lepas ni kita akan bersihkan di bahagian blower bawah ni menggunakan aircon cleaner, dan kita brush dan bersihkan menggunakan air pipe. Di bahagian condenser ni kita akan bersihkan menggunakan aircon cleaner dan kita akan brush menggunakan aircon cleaner dan kita bersihkan menggunakan air pipe. Di bahagian ni kita akan tutup dengan plastik di bahagian supply ni untuk mengelakkan terkena air. Okey, ini keadaan di dalam dia. Okey, lepas ni saya akan tutupkan menggunakan canvas bag. Di keliling ni saya akan tutupkan untuk tidak bagi basah di ni di dalam bilik customer ni. Saya menggunakan canvas bag. Okey, tadah menggunakan flexible pipe turun ke di dalam baldi. Elakkan daripada kena air, kita bersihkan nanti. Saya pasangkan canvas bag ni untuk tadah air lah masa kita cuci di bahagian condenser dengan blower ni. Air ni akan mengalir mengikut saluran flexible pipe ni terus ke bawah dan ke baldi. Okay, ke baldi. Lepas ni saya akan pasangkan getah air untuk saya nak sembur di bahagian indoor ni. Sambung daripada pipe di dalam bilik air. Di kepala pipe ni, okay, macam ni, saya akan skrukan dia. Kita gunakan ni. Saya tak boleh gunakan getah air sebab pressure tekanan air ni slow. Air tak boleh tarik naik. Okay, slow sangat. Saya terpaksa gunakan botol lah. Botol spray ni lah.
Saya akan masukkan air dan saya akan sembur menggunakan air pipe ni. Sembur aircon ni menggunakan aircon cleaner. Saya dapatkan dekat DIY dengan harga dalam RM20. Saya akan sembur di bahagian condenser dengan blower menggunakan aircon cleaner ni. Letakkan di bahagian condenser dan di bahagian blower. Okey, saya dah semburkan menggunakan aircon cleaner di bahagian condenser dan di bahagian blower. Okey, saya semburkan. Okey, saya letakkan di bahagian blower. Lepas ni saya biarkan 10 atau 15 minit bagi aircon cleaner ni meresap di bahagian condenser dan di bahagian blower. Lepas 25 minit ni saya akan bruskan menggunakan brus yang saya tunjuk tadi. Dan saya akan letakkan di bahagian ni penapi-penapi dan di bahagian bawah ni blower. Saya akan bruskan. Lepas tu saya akan bersihkan menggunakan air pipe. Okey, saya akan bruskan di bahagian condenser ni. Gunakan brus. Okey. Bruskan di bahagian atas dan bawah ni. Okey. Kalau tuan-tuan ada water jet, tuan-tuan boleh sembur menggunakan water jet, tak perlu brus lah. Macam saya ni, saya tak ada water jet, saya boleh gunakan brus untuk hilangkan di bahagian selaput-selaput habuk yang lekat di bahagian penapis ni, condenser ni. Buangkan, bersihkan di bahagian ni, bawah dan ke dalam ni. Bersihkan. Okay. Dan di bahagian atas ni, belakang, yang habuk-habuk dekat sini, kita buangkan. Okay, belakang ni. Okey, lepas ni kita akan brus di bahagian blower ni. Di bahagian bawah ni menggunakan brus jazz ni. Okey, dia lengkung ni, senang tuan-tuan nak bruskan dia. Ni brus. Okey, untuk pengawal dingin ni, kalau tak sejuk, yang pertama tuan-tuan cek filter di bahagian penutup cover yang mula-mula yang saya buka tadi. Tuan cek situ habuk ataupun tidak. Kalau tidak berhabuk, masih tidak sejuk, tuan-tuan kena cek dekat ni bahagian condenser dan di bahagian blower ni, berhabuk ataupun tidak. Kalau tidak berhabuk juga, tuan-tuan perlu cek di bahagian ni lah, cek di bahagian gas dia, berapa pressure yang dia ada. Kalau kurang, tuan-tuan perlu buat penambahan lah, mengikut PSI yang diperlukan. Contoh, saya bagi contoh untuk 1 horsepower, kalau gas jenis R22, tuan-tuan perlu pakai tahap pressure untuk gas dia hanya 70 PSI saja, tidak perlu lebih. 70 PSI untuk R22. Kalau untuk pengawal dingin yang lebih, yang terbaru ni lah, yang dia pakai gas A410A, R410A tu dia pakai dalam 140 PSI. Dia berbeza lah, dia lebih sikit pada jenis R22 yang terbaru ni, yang inverter ataupun non inverter yang terbaru ni. Dia berbeza gas dia. Kalau untuk apa pun, kalau tak sejuk, tuan-tuan cek indoor dahulu. Tengok di bahagian yang saya cakap tadi tu, kemungkinan lah berhabuk ataupun ni lah tersumbat
jadikan jadi problem lah. Kita perlu buat senggaraan 4 bulan ataupun 5 bulan sekali. Di bahagian indoor ni kita perlu bersihkan. Kadang-kadang dia punya saluran air keluar tu tersumbat, menyebabkan kebocoran berlaku pada ni indoor unit ni. Kalau tuan-tuan nak buat sendiri pun boleh. Tuan-tuan perlu beli aircon cleaner saja di DIY. Tuan-tuan boleh dapat, dan tuan-tuan dapatkan canvas bag ni dekat Shopee. Saya beli kat Shopee dengan harga RM50. Dia bagi free gift botol lah. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Tuan-tuan tak perlu ambil upah lain, orang lain buat. Yang buat, tuan-tuan boleh buat DIY sendiri di rumah. Boleh menjimatkan kos. Kita nak guna air botol spray, tuan-tuan perlu tekan ke bawah. Tu. Okey, tuan-tuan hanya tekan di sini saja, macam ni. Okey, ni. Okey, air ni dia akan masuk di bahagian tadahan canvas bag ni, terus ke dalam baldi. Okey, saya bersihkan di bahagian condenser. Saya bersihkan di bahagian condenser dan di bahagian blower nanti. Okey, air ni akan jatuh melalui canvas bag ni terus ke dalam baldi. Okey, kalau tuan-tuan ada water jet pun tak ada masalah, boleh guna. Itu kelebihan water jet yang khas untuk pengawal dingin, cuci pengawal dingin lah, yang dia akan sedut menggunakan air di dalam baldi terus ke ni. Dia tak perlu ambil supply air. Dia perlu tadah masukkan air dalam baldi dan masukkan pipe, terus boleh on. Boleh gunakan water jet. Lebih bagus lah macam tu. Macam saya tak ada water jet, saya terpaksa gunakan brush lah. Dan botol air untuk botol spray. Okey, ini bahagian blower. Kotor-kotor ni akan tanggalkan. Okey, tuan-tuan perlu pusing blower ni, kelilingkan dia dan cembur air. Akan tanggalkan kotor-kotor yang melekat di bahagian ni. Blower ni akan tanggal habis. Ni akan menyebabkan ni lah, kita punya aircon tidak sejuk. Sebab kotor-kotor ni dia dah sekat untuk sejuk masuk ke bilik kita. Untuk cuci ni bagus kita buat senggaraan selalu lah. Macam 3 bulan ataupun 4 bulan sekali kita akan cuci. Sebab kita guna aircon ni hari-hari, kita perlu bersihkan sebab ada kuman-kuman yang melekat di kita ni. Kita tak tahu sebab kita guna hari-hari kan. Kuman-kuman, bakteria segala ni, baguslah kita bersihkan selalu untuk penyaman udara di rumah kita. Okey, kebiasaan yang selalu kotor di bahagian blower lah. Kondenser dia kurang sikit. Sebab tak banyak di bahagian kondenser ni, tuan-tuan perlu bagi cuci, bersihkan bagi lama sikit. Sebab dia punya ada selaput-selaput yang
dan masih tidak tertanggal lagi. Okey, masih keluar lagi ni selaput kat atas ni. Tuan perlu bagi lama sikit lah untuk bersihkan di bahagian blower ni. Bagi lama sikit sebab ada lagi yang kotor-kotor yang belum tertanggal lagi ni. Sebab fungsi blower ni dia adalah macam kipas. Kalau dia tersumbat, menyebabkan ni lah gas kita tidak ada yang tidak sejuk apa semua ni. Sebab kita cek gas di kompresor cukup, tapi pengawal dingin kita masih tidak sejuk. Itu punca-punca ni kita perlu bersihkan di bahagian indoor ni dahulu. Kita dah siap bersihkan di bahagian indoor unit ni. Saya biar sehingga air ni tidak menitis. Lepas ni saya akan bukakan dia punya canvas bag ni selepas air dah kering. Sebelum tu saya akan sementara nak tunggu indoor unit ni kering, saya kena bersihkan di cover yang penutup tadi di dalam bilik air. Okey, kita akan bersihkan untuk cover ni menggunakan air pipe. Yang cover ni, wing cover atas ni untuk saluran air keluar kat odong. Okey, biasanya selalu tersumbat di bahagian kita tersumbat air ni. Kalau dah masuk abu, sumbat bahagian ni, air akan meleleh di bahagian cover ni, air akan meleleh. Perlu cek kat sini je. Kat sini selalu tersumbat abu. Okey, filter dia kita perlu bruskan. Okey. Okey, saya dah siap bersihkan penutup cover ni yang pengawal dingin di bahagian indoor unit. Tanggalkan canvas bag ni daripada indoor unit. Pastikan nak buka dia, lepaskan ke bawah. Okey. Yang basah ni dekat bahagian cover indoor unit ni. Okey. Okey, saya dah bersihkan di bahagian condenser ni. Condenser ni gunakan aircon cleaner. Okey, abu-abu yang dekat di condenser ni dah tanggal. Okey, kita tengok di bahagian blower bawah. Okey, di bahagian blower kita bersihkan. Tak ada kesan-kesan habuk lagi. Okey, lepas ni saya akan pasang penutup cover yang saya jemur tadi.
sini ke hujung ni, ke lubang di atas mengalir air. Saya dapat info daripada customer lah. Dia berpunca daripada sini. Saluran air ni tersumbat menyebabkan dia punya pengawal dingin ni sudah meleleh air. Okey, saya dah bersihkan. Lepas ni saya akan pasangkan cover di pada pipe ni, outdoor. Cover kita ni masuk di kedudukan sebenar ataupun tidak. Tuan-tuan angkat sikit dia punya wing ni. Tengok dia punya skru ni, skru di belakang dia dengan depan ni, cover ni, belakang dan depan ni rapat dengan hujung ni sekali. Hujung ni sekali rapat, masuk kedudukan sebenar. Ni bermaksud kita punya cover ni dah masuk lah, dah masuk kedudukan sebenar. Okey, saya masukkan skru dekat sini yang untuk kawalan yang wing ni. Masukkan di tempat asal ni dahulu, dan di kuliti yang depan ni kita klik saja. Okey, dah masuk. Okey, untuk kemaskan dia punya wire supply ni balik ke belakang. Ada dekat sini. Pasang cover ni, pastikan yang ni kita buka sekejap macam ni bagi memudahkan tidak tersangkut macam ni. Okey, kita masukkan ni dahulu. Masukkan ni dahulu macam tu ke bawah, kita naik ke atas. Switch supply dekat magnetic connector ni. Okey, saya on. Okey, hidup on. Dan saya akan onkan switch ke bawah dingin. Okey, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Sampai itu saja untuk tutorial saya servis indoor unit menggunakan aircon cleaner untuk hari ini. InsyaAllah di masa akan datang saya akan share lagi dengan tuan-tuan berkenaan DIY. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen channel saya. InsyaAllah di masa akan datang saya akan share lagi untuk tuan-tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.